War. InsyaAllah. 4 Mac nanti hari Khamis bertempat di Hari Sabtu. Kan mesti nak hari Khamis. Hari Khamis hari ni. Hari Sabtu di Pusat Konvensyen Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Kita bawakan Expo Jejak Haji 2023 hari Sabtu nanti ramai-ramai. InsyaAllah. Doakan semoga segala urusan untuk Expo Jejak Haji 2023 dipermudahkan. Amin. InsyaAllah. Jumpa nanti Ustaz kat sana insyaAllah ya. Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillah. Itu dia dua orang tamu kita, Ustaz Fadil Zamri, pengurus pemasaran Azwar Travel dan juga pengarah projek untuk Expo Jejak Haji, dan juga Ustaz Zikri mewakili Masjid Bandar Seri Putra. Sudah tak sedar lagi. Sudah habis. Bisa kita sambung tugasan kita. Kejap lagi Syafiq akan sambung tugasan untuk aspirasi 10-1 bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram untuk tahsinul ibadah. Semoga segalanya memberi manfaat kepada anda semua, dan insya-Allah kita jumpa lagi esok. InsyaAllah. Sehingga itu. Selamat. 6 pagi sampai 10. 6 pagi sampai 10. Dah 10 1 minit dah ni. Baik. Sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya diikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Laluan kilometer 73 Jalan Kuantan Segamat di Pekan Pahang ditutup sepenuhnya pada hari ini ekoran mendapat yang berlaku akibat hujan lebat berterusan semalam. Ibu Pejabat Polis Daerah Pekan dalam satu kenyataan menerusi akaun Facebook rasmi memaklumkan bahawa penutupan jalan adalah sehingga kerja pembaikan selesai. Bagi laluan alternatif, pengguna jalan raya dari arah Kuantan akan dilencongkan di lampu isyarat Paloh Hinai ke Jalan Batu balik ke Pekan. Persoalan sama ada pihak kerajaan akan meneruskan amalan lantikan Naib Chancellor Universiti oleh Menteri antara yang dibangkitkan pada persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada hari ini. Berdasarkan aturan urusan mesyuarat, pertanyaan tersebut akan dikemukakan oleh Muhammad Islahuddin Abbas, Perikatan Nasional PN Mersing kepada Menteri Pendidikan Tinggi pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Beliau juga ingin tahu sama ada lantikan jawatan itu diberikan secara autonomi kepada warga universiti sendiri untuk mengundi Naib Chancellor mereka susulan keputusan pihak kerajaan tidak memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (AUKU). Turut dibangkitkan adalah pertanyaan Ku Pui Tiong, Pakatan Harapan PH Kota Melaka, yang meminta Menteri Komunikasi dan Digital menjelaskan mengenai standard mandatori mengenai penetapan harga akses baharu yang mula buka kuasa semalam dan kesannya terhadap sektor telekomunikasi serta pengguna dari segi mutu perkhidmatan. Hasil penelitian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM terhadap kandungan filem Mentega Terbang mendapati bahawa terdapat pertentangan yang jelas dengan akidah dan cara kehidupan umat Islam di Malaysia yang beraliran mazhab Syafi'i. Sebagai itu, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, pihak JAKIM akan mengemukakan ulasan secara terperinci kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM supaya tidak dapat diambil berpandukan undang-undang sedia ada. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Naim turut menasihatkan masyarakat supaya lebih berwaspada dalam memilih rancangan televisyen untuk tontonan sisi keluarga sama ada dalam mana-mana platform agar tidak terdedah kepada unsur-unsur yang boleh menjejaskan akidah Islamiah. Pelaksanaan diskaun bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN sehingga 20% yang buka kuasa semalam sehingga 31 Mei seperti diumumkan dalam inisiatif belanjawan 2023 meliputi 4 kategori. PTPTN dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa ia meliputi diskaun sebanyak 20% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman, masing-masing diskaun 15% untuk penyelesaian sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan baki hutang serta bayaran balik menerusi potongan gaji atau debit terus mengikut jadual bayaran balik, selain diskaun 5% untuk bayaran balik melalui aplikasi My PTPTN. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama
Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Aku pegang erat imanku. Tidak pernah luput maupun kau memilih penyairan IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Kapsul Masa. Pada 20 Julai 2004, Pertubuhan Muafakat Sejahtera Malaysia Muafakat ditubuhkan. Ia diluluskan pendaftarannya oleh Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 9 November 2005. Pertubuhan ini adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang ditubuhkan oleh sekumpulan warga Malaysia yang prihatin terhadap nasib bangsa dan agamanya dan berhasrat untuk berbakti kepada masyarakat bangsa, agama dan negara melalui pergerakan NGO ini. Muafakat bertujuan untuk menggemeling tenaga umat Islam di Malaysia dan menyatupadukan secara muafakat meningkatkan taraf kehidupan mereka dalam semua lapangan iaitu sosial, ekonomi, pelajaran, kebudayaan, falsafah dan teknologi. Sesuai dengan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia, Muafakat memperjuangkan dan mempertahankan status agama Islam di negara ini selaras dengan Perlembagaan Malaysia dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan-Kerajaan Negeri di Malaysia. Sesungguhnya penubuhan Muafakat ini membentuk semangat bekerjasama bagi memartabatkan lagi agama Islam di Malaysia. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penerima organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. يا لطيف ويا لطيف 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 يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا لطيف ويا لطيف يا لطيف ويا لطيف. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara @IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas @IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Informia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafiq terus temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Kita berada di hari Khamis hari ini, 2 Mac 2023.
bersamaan 9 Sya'ban 1444 Hijriah. Apa khabar untuk anda? Kaifahlukum ya akhi ya ukhti? Moga baik-baik lagi di hari ini, hari yang penuh kebaikan, dan sama-sama kita nak teruskan lagi momentum yang baik-baik itu. Terima kasih DJ Hazlin dan juga DJ Pian yang temankan anda untuk Warna Pagi IKIM. Jom kita teruskan lagi. Selepas ni ada rancangan Tahsinul Ibadah jam 10.15 pagi, okey? Dan kita di awal ni sama-sama nak muhasabah diri juga ni kan. Setiap hari, setiap jam kalau boleh kita sentiasa ingatkan tahap mana diri kita sekarang. Ada tak rasa bersalah dengan kesalahan, kesilapan kita? Ada tak kita rasa biasa atau luar biasa dengan ibadah kita? Dan bagaimana, rasa seronok tak dengan amal kebaikan yang kita buat? Dan semua itu perlu kita nilai dan tingkatkan lagi kualiti amalan kita. Okey, jom kita nak berhibur di awal ini, buka tirai bersama-sama dengan Fazli Aziz, lagunya Saudara. Teruskan bersama Radio IKIM. Hati bertanya, mana pesona, hilanglah segala. Sakit bertubi, jiwa digari, kau takkan sendiri. Umpama kita satu tubuh, kekal sama saat jatuh, bangkit dengan teguh. Merenung matamu, kulihat dunia, percaya padaku, tiada terluka kiranya kita saudara, kiranya kita saudara. Mata ke mata, hati ke jiwa, kita akan bersama. Menanti cerah, pasti berubah, kita bahagia. Umpama kita satu tubuh, kekal sama saat jatuh, bangkit dengan teguh. Merenung matamu, kulihat dunia, percaya padaku, tiada terluka kiranya kita saudara, kiranya kita saudara. Berhentilah kau menangis, Tuhan kan ada, berjuang demi Dia, akhirnya sempurna. Merenung matamu, kulihat dunia. Merenung matamu, kulihat dunia, percaya padaku, tiada terluka. Kita saudara, kita saudara. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan eksekutif pemantauan penyelidikan grade TQ41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan tetap. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang dari 30 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dalam sebarang bidang sains, sastra, sains sosial, perundangan, pengajian Islam atau yang bersesuaian. Mempunyai pengalaman penyelidikan tidak kurang daripada 2 tahun di Institut Pengajian Tinggi atau institusi penyelidikan sama ada dalam sektor awam maupun swasta. Antara bidang tugas,
menjadi pegawai perhubungan antara UPP dengan pusat-pusat akademik berkaitan aktiviti penyelidikan seperti penyediaan kertas cadangan bagi tujuan mendapat kelulusan, pelaporan perkembangan projek penyelidikan secara berkala, pematuhan kepada etika penyelidikan dan pengesahan penutupan projek penyelidikan yang tamat. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 14 Mac 2023. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok si satu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wudu. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wudu tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wudu. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni, kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Persona Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak semestinya. Kalau kita berurusan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Persona Zahra hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا
في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير syukurlah Allah sebagai penolong kalau tempat berlindung Hasbunallah Ini menerusi di YouTube IKIM Media. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di situ dan juga di Facebook saya Syafiq Saleh. Buat syariah saya dekat Facebook. Kita boleh sama-sama hayati rancangan ini secara langsung. Terus ke telefon pintar anda, komputer, laptop kan, untuk kita nak dengarkan lagi perkongsian dari tetamu kita yang dapat bersedia dikonti nak mengalu-alukan kehadiran dari Ustaz Muhammad Lutfi Muharram. Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, Masya Allah, dah ada bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah hadir hari ini kan Ustaz bersama-sama di Konti. Dan seperti biasa Ustaz, untuk kita nak memulakan program kita, rancangan kita, nak sama-sama kita bawakan dengan sedikit mukadimah dari Ustaz supaya kita ada persediaan hati, jiwa dan apa yang boleh kita ingat-ingatkan untuk diri kita Ustaz. Silakan di awal ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Syafiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dikasihi sidang pendengar IKIM sekalian. Daripada awal kewujudan manusia sehinggalah hari ini dan masa-masa yang mendatang, dunia ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah hak dan yang kedua adalah batil. Yang pertama adalah kebenaran dan yang kedua adalah yang kita sebut sebagai kesesatan. Dan setiap daripada dua perkara ini ada pendokongnya, ada penganutnya, ada yang memeluknya dan memegangnya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah ingatkan kita bahawasanya وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, hendaklah kamu wahai Muhammad peringatkan, sedarkan mereka, sedarkan umatmu, sedarkan kaum yang kamu diutuskan kepada mereka tentang apa? Sedarkan mereka dengan ayyamullah. Ayyamullah merujuk kepada sejarah kaum yang terdahulu. Dan kaum yang terdahulu dan begitu juga yang sekarang dan yang akan datang terbahagi kepada orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasul mereka
Dan begitu juga sebaliknya. Dan adalah merupakan sunnatullah yang tidak pernah berubah. Dan tidak akan berubah bahawasanya barang siapa yang mentaati Allah dan menjunjung perintah Rasulnya setiap zaman, maka mereka itulah orang yang berjaya. Ini adalah merupakan piawaian standard sebenarnya. Standard. Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka merekalah orang yang berjaya dengan kejayaan yang sebenarnya. Justru perkara yang sepatutnya kita islahkan diri kita, kita usahakan diri kita untuk berubah ke arah itu, adalah kita berubah dari satu masa ke satu masa, dari satu detik ke satu detik, yaitu apa? Yaitu kita menjadi orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah sebenarnya yang disebut sebagai kejayaan hakiki? Kejayaan ini pelbagai. Kebanyakan perkara yang manusia sebut sebagai kejayaan, ia adalah merupakan sebuah kejayaan yang bersifat sementara. Bahkan ada perkara yang manusia sebutkan sebagai kejayaan, ia hanyalah sebuah ilusi. Kejayaan yang sebenarnya adalah seperti yang digariskan oleh Al-Quran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Sesiapa yang dikeluarkan, diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya orang inilah yang telah berjaya dengan kejayaan sebenar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai orang yang mencapai kejayaan yang hakiki, yang sebenarnya, dan menjauhkan diri kita daripada kegagalan, yang kegagalan itu adalah kegagalan yang tidak boleh dah berpatah balik selepasnya, iaitu di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Allah, itu dia Ustaz, supaya taat itu, perkataan itu sentiasa akan dapat kita terjemahkan dalam bentuk amalan kita, dan takwa itulah yang akan dapat terus kita kekalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz atas mukadimahnya. Dan Ustaz, jom kita nak teruskan lagi untuk perbincangan kita menerusi kitab Intisari Matan Al-Zubaid. Kita nak teruskan dengan tajuk kita, perkara haram dalam ihram. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung bicara daripada kitab Safwatuz Zubaid, kita telah berhenti sebelum ini pada perkataan musannif Fasiyam. Hari ini kita akan menyambung daripada perkataan ataupun bait syair, bil addi min amdadihi wa haruma limuhrimin wa man yahullul harama. Terjemahannya, baik, terjemahannya, dengan kiraan jumlah hari berdasarkan jumlah cupak yang boleh diperolehi daripada nilai unta. Haram bagi orang yang berihram dalam dan melalui tanah haram Mekah. تعرض الصيد وفي الأنعام المثل فالبعير كالنعام. Maksudnya, melakukan pemburuan pada binatang buruan yang ada binatang ternakan yang semisal dengannya, maka unta adalah semisal burung kasawari. والكبش كالضبع وعنز ظبي وكالحمام الشاة ضب جدي. Maksudnya, kambing jantan semisal dengan dubuk, kambing biasa yakni kambing kacang semisal dengan kijang, burung merpati sebanding dengan kambing secara umum. Bob pula semisal dengan kambing jantan biasa. Ada satu perkara yang haram ke atas mereka yang berada dalam keadaan ihram, seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu
la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan hal keadaan kamu itu berada di dalam ihram. Ini disebut secara jelas di dalam Al-Quran, iaitu apabila kita telah mula berniat nawaitul hajja ataupun nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka selepas itu kita tidak boleh kacau satu pun daripada binatang buruan sepanjang perjalanan kita daripada tempat kita niat ihram tadi, sehinggalah kita sampai di sana, sehinggalah kita selesai daripada ihram kita, maka sepanjang waktu itu adalah haram bagi orang yang berada dalam keadaan ihram untuk mengganggu. Kalau membunuh itu memang yang paling teruk, hatta mengganggu binatang yang disebut sebagai buruan, maka hukumnya adalah haram. Dan kemudian musannif juga menyebut wa man yahullul haramah. Begitulah juga orang yang tidak berada dalam keadaan ihram. Dia tidak berada dalam keadaan ihram. Dia tak pakai kain ihram. Tetap juga haram ke atasnya untuk mengganggu binatang di tanah haram. So ada dua orang. Pertama, dia berada dalam keadaan ihram. Kalau dia berada dalam keadaan ihram, sama ada dia berada di tanah haram ataupun dia berada di luar tanah haram, dalam dua-dua keadaan itu hukumnya adalah tidak dibenarkan. Kemudian kumpulan yang kedua adalah orang yang tidak berada dalam keadaan ihram. Orang yang tidak berada dalam keadaan ihram, maka dia haram untuk mengganggu binatang buruan di tanah haram. Okey, ada dua kumpulan. Dalam matan disebut dengan perkataan ta'arrudus saidi. Ta'arrudus saidi maksudnya dia tak boleh, dia tidak boleh ganggu, dia tidak boleh bersubahat dalam perkara-perkara menangkap binatang buruan. Apa contoh subahat? Dia tolong kepung, dia tolong ligan, dia pinjamkan alat buruan kepada orang ihram misalnya. Ada orang dalam keadaan ihram nak memburu binatang buruan. Ataupun ada orang yang tidak berada dalam keadaan ihram, kita yang berada dalam keadaan ihram ni kita pinjamkan. Pinjamkan panah ke, pinjamkan senapang ke. Ataupun dia tak tangkap, cuma dia pasang jerat. Tak boleh. Ataupun dia beli, tak boleh. Ataupun dia pinjam, ataupun dia simpan, maka semua ini tidak dibenarkan. Itu yang dimaksudkan daripada perkataan ta'arrudus saidi, tak boleh langsung. Dan bila disebut binatang buruan ni, maksudnya dia bukanlah binatang secara mutlak. Orang yang berada dalam keadaan ihram, adakah haram ke atasnya sembelih kambing, buat akikah kat sana? Tak ada masalah kan? Sebab dia bukan binatang buruan. Yang dimaksudkan binatang buruan ni adalah binatang liar yang jenis bukan orang bela. Itu maksud binatang buruan. Binatang liar seperti burung-burung merpati misalnya, yang memang terbang liar, seperti kijang, seperti lembu liar, rusa dan seumpamanya. Itu yang dimaksudkan dengan buruan. Dan buruan yang haram untuk diganggu, apatah lagi dibunuh, meliputi yang tinggal di atas darat dan yang jenis terbang. Adapun kalau buruan itu buruan air, seperti menangkap ikan, menangkap sotong, mencadak sotong, menangkap udang, itu dibenarkan. Seperti mana
disebut dalam Al-Quran, uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan ke atas kamu buruan yang datang daripada laut, maka hukumnya adalah dibenarkan. Maka ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, inna hadzal balada haramun bi hurmatillahi ta'ala la yu'dadu syajaruhu wa la yunaffaru saydu. Sesungguhnya bandar ini, tempat ini adalah suci, yang telah menghukum suci dengannya oleh Allah, maka tidak boleh dipotong pokoknya dan tidak boleh ditakutkan binatang burunya. Jadi kalau kita berada di tanah haram secara khusus, Allah Ta'ala menyebut wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke tanah haram maka dia selamat, dia berada dalam keadaan aman. Maka ketika itu maka kita tidak boleh untuk mengganggu. Kalau binatang pun diharamkan untuk kita cuit, untuk kita sakiti, kita boleh faham, iaitu kalaulah yang kita sakiti itu di tanah haram itu adalah manusia, dan manusia itu lebih mulia daripada binatang. Kemudian binatang yang haram diganggu itu, yang haram dibunuh itu adalah apabila binatang itu yang jenis boleh dimakan dan binatang itu tidak mendatangkan mudarat. Jadi sebab itu ulama bahagikan. Ada binatang yang memang sifatnya adalah menyakiti, pemangsa misalnya. Maka pada ketika itu bukan hukumnya haram, bahkan setengah keadaan disunatkan pula untuk dia bunuh. Disunatkan untuk dia bunuh. Contohnya, dia berada dalam keadaan ihram, ada kutu kat kepala dia. Dia cari kutu dan dia letupkan kutu. Masa dia bunuh kutu. Ataupun ada ular misalnya. Ataupun ada tikus misalnya. Yang ini semua adalah jenis memudaratkan, maka hukumnya adalah tidak haram, bahkan disunatkan kalau ia memudaratkan. Kalau ia memudaratkan. Kemudian ada binatang yang mana dia memudaratkan pun ia, dan dia juga ada manfaatnya. Seperti mana binatang-binatang pemangsa yang boleh dijadikan sebagai haiwan buruan, haiwan perburuan. Contohnya helang. Contohnya mungkin ada citah ke, yang boleh digunakan untuk seperti anjing buruan. Maka begitu juga burung. Dia gunakan burung, helang, yang dilatih sehingga dia boleh memburu bagi pihak tuannya. Maka untuk situasi ini, maka tidak disunatkan untuk membunuhnya, sebab dia ada manfaat juga dari satu segi. Tidak disunatkan dan tidak dimakruhkan. Yang kata tadi haram tadi, kita telah nyatakan yang haram itu apabila ia jenis boleh dimakan. Maka burung helang tidak boleh dimakan, citah tidak boleh dimakan, maka harimau kumbang tidak boleh dimakan. Tapi oleh kerana dia mempunyai dua pihak, pihak yang memberi mudarat pun ada, pihak yang memberi manfaat pun ada, maka pada ketika itu tidak disunatkan, dan begitulah juga tidak dimakruhkan. Dan ada binatang yang memang daripada awal lagi Nabi tak bagi kita bunuh, selagi mana dia tak memudaratkan kita. Ada beberapa binatang yang Nabi tak bagi bunuh. Nabi tak bagi bunuh lebah, Nabi tak bagi bunuh semut besar, Nabi tak bagi yang jenis bukan ketip tu, yang warna hitam tu kan. Nabi tak bagi kita bunuh burung hudhud misalnya. Maka ini kalau kita tidak berada dalam keadaan ihram pun, maka tetap tidak boleh dibunuh. Bahkan antara binatang yang kita dilarang bunuh adalah katak. Nabi kata jangan membunuh katak, kerana dia berzikir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kata kita tak boleh ganggu ni, bukan sekadar kita tak boleh ambil daging dia. Bukan. Bahkan kita tidak boleh ambil bulu dia pun. Bulu pun tak boleh. Bulu pun tak boleh. Bukan setakat bulu, dia punya susu pun tak boleh. Contohnya, dia telah mengambil susu kijang ketika dia berada dalam keadaan ihram. Tak boleh. Maknanya begitu aman, damai, telah diberi perlindungan kepada binatang-binatang yang ada di dalam tanah haram secara khusus, sehingga biarkan mereka terbang bebas kalau dia burung, biarkan dia bergerak bebas kalau dia binatang yang 4 kaki dan seumpamanya. Maka oleh kerana itu, sehingga telurnya pun, telur, contohnya ada telur merpati, kita tak boleh ambil dalam tanah haram. Ada telur merpati, kita tidak boleh ambil. Di luar tanah haram, untuk orang yang berada dalam keadaan ihram, dia tidak boleh ambil telur bagi haiwan ini. Contohnya dalam musafir, nak makan, ada sarang burung yang jenis boleh dimakan, maka telurnya diambil untuk dimakan, maka tidak boleh. Kalau diambil juga, dipecahkan telur tadi, kita yang berada dalam keadaan ihram perlulah membayar. Dia ada bayar pula terhadap perbuatan tersebut. Dan ada lagi bait syair yang kita akan kupas sebentar lagi, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Ustaz, kita nak berehat seketika, Ustaz. Dan rakan-rakan pendengar boleh terus berada di platform media sosial kita di YouTube IKIM Media dan juga di Facebook saya Syafiq Saleh. Dan pun kita bawakan secara langsung menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Kita akan teruskan lagi perkongsian selepas ni. Soalan, pertanyaan boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 011 29 004 004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim seperti yang dinukil oleh Ibnu Abdul Hadi menegaskan bahawa orang yang mati syahid, bahkan seluruh mukminin yang telah meninggal dunia, jika diziarahi oleh muslim dan si muslim mengucap salam kepadanya, nescaya dia mengenalinya dan menjawab akan salamnya. Demikianlah kata Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya. Kalau begitulah halnya hak kemuliaan seorang muslim yang biasa tarafnya, maka bagaimana pula dengan penghulu para rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar salam yang diucapkan kepada baginda di sisi makamnya. Baginda menjawab salam si penziarah dan mengetahui kehadirannya di sisi makamnya. Cukuplah kemuliaan ini menjadi satu buruan yang patut dibelanjakan segala milik dan kerajaan di dunia demi mencapainya. Seluruh umat telah ijma' bahawa menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang disyariatkan, manakala para imam ulama berselisih pendapat apakah menziarahi baginda itu hukumnya wajib atau sekadar sunnah. Adapun kepada ahli mahabbah, mereka melihat amalan berziarah kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai kefarduan dan tanggungjawab kesetiaan. Dengan amalan ini sempurna cahaya mereka, serta dengannya terhimpunlah segala kelebihan dan nikmat. Firman Allah Ta'ala, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mafhumnya, dan kalaulah mereka ketika menzalim diri sendiri, mereka datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 64. Demikianlah nyatanya ayat mulia ini memberi galakan kepada umat untuk datang menziarahi junjungan baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beristighfar di sisinya. Amalan ini takkan putus selama-lamanya kerana baginda sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburnya yang mulia, lagi mendengar bicara penziarah yang berdiri di sisinya, dan baginda menjawab salam si penziarah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa menziarahi kuburku, wajiblah baginya mendapat syafaatku. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Bazzar radhiyallahu anhum ajma'in. Petikan tadi telah disunting dari kitab Al-Kawkabul Mudhi fi ziyarati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Nabi Al-Arabi, karya Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Madani radhiyallahu anhu.
kalau dalam bahasa sekarang satu bangsa lah. Betul. Is a nation. Berbicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan Turut membincangkan perhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Dan saya kira itu setelah tertubuhnya JAKIM, JAKIM lah dia yang Menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah. Dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM Inspirasi Info Islami, saya Syafiq terus temakan anda untuk rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sekarang di YouTube IKIM Media dan juga di Facebook saya Syafiq Saleh. Kita nak bersama dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Kita nak bincang berkaitan perkara haram dalam ihram. Dan Ustaz, kita sambung lagi Ustaz untuk perbincangan selanjutnya. Silakan Ustaz. Jadi setelah kita mengetahui bahawasanya tidak boleh menyentuh binatang beruan ketika berada dalam keadaan ihram, hukumnya adalah haram. Dan sekiranya sehingga membawa kepada kecederaan ataupun membawa kepada hilang nyawa kepada binatang tersebut, maka ada dendanya. Ada dendanya. Ada bayaran damnya. Jadi apa bayaran damnya? Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Kalau ada di kalangan kalian yang bunuh binatang buruan tersebut secara sengaja dan tahu dan sedar, maka fajaza, hukumannya adalah dia perlu membayar seumpamanya. Seumpama binatang buruan itu dengan salah satu daripada 3 binatang, unta, lembu, kambing. Kena bayar seumpamanya. Fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Maka telah diperincikan, kata pengarang, contoh dia bunuh burung kasawari, burung unta lah. Burung unta ni haiwan buruan kan, dia bukan burung jinak, dia burung liar. Kalau burung kasawari ni, apakah daripada 3 jenis binatang tadi yang serupa dengan dia? Serupa dengan lembu ke, serupa dengan kambing ke, serupa dengan unta? Serupa dengan unta. Sebab tengkok dia tinggi, panjang. Maka kalau bunuh burung kasawari, maka hendaklah dia bayar seekor unta. Begitu. Itu yang dimasukkan seumpama. Mana dia punya rupa dia ni, kalau nak ambil daripada 3 jenis binatang ni, dia meh-meh. Begitu. Dengan apa? Maka kalau burung kasawari yang dibunuh, maka perlu bayar seekor unta. Kalau dia bunuh dubuk. Dubuk tadi kan ada dubuk. Maka di antara 3 tu apa yang meh dengan dubuk? Lembu, kambing ataupun unta? Kambing. Kambing lebih akrab, maknanya lebih hampir lah. Dia punya rupa paras dia, lagi bentuk dia, rupa tak sama langsung. Maka kalau bunuh dubuk, maka perlu seekor kambing. Kalau dia bunuh kijang, maka dia perlu membayar begitu juga seekor kambing. Cuma kalau dubuk tu kambing biri-biri, kambing kibas. Ini kambing kacang. Dan kalau dia membunuh burung merpati. Burung merpati. Maka kalau burung merpati, seekor kambing. Kalau dia membunuh dhab misalnya. Maka kalau dia membunuh dhab, jadi dhab ni binatang buruan. Dan dhab ni boleh dimakan ke tak boleh dimakan? Dia adalah buruan padang pasir, betul? Dia macam biawak lah dhab ni. Bukan cicak, biawak. Bentuknya seperti biawak. Dan dia halal dimakan. Halal dimakan, memang bentuk dia macam biawak. Ada orang buat nasi Arab daging dhab. Daging dhab.
Cuma kat tempat kita ni tak ada lah. Orang guna minyak dhab je. Untuk minyak saja. Makan mungkin tak pernah makan kan, tapi dia termasuk yang boleh dimakan. Kita lalu ke, kita tak lalu ke, itu tak ada kaitan dari segi benda tu halal ke atau benda tu haram. Hukumnya halal. Dan kalau di orang yang sedang berada dalam keadaan ihram, dia membunuh dhab, maka dia perlu membayar dia perlu membayar jadyun. Dia perlu membayar jadyun, iaitu dia juga perlu membayar jadyun. Jadyun tu maksudnya dia adalah merupakan kambing tapi umur dia tidak terlalu besar. Dan begitulah dikiaskan. Sebab tu Quran sebut fajaza'u mithlu ma qatala minan na'ami. Maka hukuman dia adalah dia kena mengeluarkan ataupun dia perlu membayar binatang seumpamanya daripada binatang ternak. Daripada binatang ternak yang 3 tadi, tak termasuk ayam ke itik ke tak. Bila disebut na'am ataupun an'am, maka ia merujuk kepada yang saya sebutkan tadi, sama ada unta ataupun lembu ataupun kambing. Maka kalaulah tidak dapat dipastikan persamaannya dengan jenis apa, maka hendaklah merujuk kepada orang yang arif supaya dia tentukan berapa banyak yang sepatutnya dikeluarkan. Ada 3 lagi bait syair untuk kita selesaikan bab haji. Kita baca? Boleh Ustaz, insya-Allah. Boleh teruskan. Awit ta'amu qimatan aw sawman bi'addiha an kulli muddin yawman. Baik. Maksudnya, atau dinilaikan, yakni binatang ternakan, dan dibeli makanan atau berpuasa sebanyak bilangan hari yang dikira berdasarkan 1 cupak 1 hari. Dan dam ataupun bayaran ke atas orang yang membunuh binatang buruan ni, dam ini dia jenis tertib. Tak boleh yang nombor 1. Bukan tertib ni, dia adalah jenis takhyir, boleh pilih option. Adakah kita nak bagi seekor unta? Kalau tak nak seekor unta, bayar makanan yang nilai dia seperti nilai seekor unta. Seekor unta 5,000. 5,000 ni boleh beli berapa ribu cupak beras ataupun berapa ribu cupak gandum. Kiralah sendiri dengan harga semasa. Beribu-ribu cupak lah yang dia perlu keluarkan. Atau dia ada option yang ketiga, iaitu dia berpuasa. Berapa banyak dia kena puasa, berapa hari dia perlu puasa. Dia perlu berpuasa sebanyak hari mengikut jumlah cupak. Kalau daripada seekor unta boleh beli 2,000 cupak beras, maknanya dia perlu berpuasa 2,000 hari. Dia perlu berpuasa, saya ulang sekali lagi, dia perlu berpuasa 2,000 hari. Maka dia pilihlah yang mana dia rasa dia mampu lakukan, kerana ini option. Lebih baik dia berhutang, dia berhutang untuk dapat beli unta ke, untuk dapat beli beras, daripada dia berpuasa takut dia tak mampu nak sempurnakan. Kemudian bil haram ikhtassa ta'amun wa damu las-sawmu in ya'qid nikahan muhrimu. Maksudnya, kafarah memberi makanan dan penyembelihan dam adalah khusus dilakukan di tanah haram, tetapi tidak bagi puasa yang boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Jika seseorang yang berihram melakukan akad nikah, fabatilun wa qat'a nabtil harami ratban wa qal'an duna udhrin harimi. Maksudnya, maka akad itu adalah tidak sah, mencabut dan memotong tumbuhan yang masih segar hidup di tanah haram tanpa keuzuran alasan yang dibenarkan adalah diharamkan. Dua rangkap yang terakhir ini untuk menjelaskan
di manakah tempat untuk seseorang itu melunaskan untuk dia melunaskan bayaran fidyahnya. Kalau unta-untalah, kalau berah-berahlah. Tempatnya adalah, kata pengarang, dikhususkan dengan tanah haram. Dan siapa pula yang kita akan agih-agihkan? Beras tadi, ataupun gandum tadi, ataupun kambing ke, unta ke. Kita nak bagi kat siapa? Kita hendaklah berikan kepada orang miskin di tanah haram. Orang miskin di tanah haram tak sah ataupun tak sempurna kalau dia serahkan, dia pindahkan, dia berikan kepada orang-orang miskin yang bukan tinggal di kawasan tanah haram. Kemudian kalau ada denda dalam bentuk berpuasa, berpuasa tidak semestinya, itu yang dimaksudkan lasam. Berpuasa tidak semestinya disempurnakan di tanah haram. Boleh sahaja dia sempurnakan 2000 hari tadi apabila dia sudah pulang ke tanah air. Dia berpuasalah sedikit demi sedikit sehingga sempurna 2000 hari. Dan yang terakhir, perkara yang diharamkan ke atas dua yang terakhir, iaitu bernikah. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, tidak sah menjadi wali nikah dan tidak sah menjadi pengantin, sama ada pengantin lelaki ataupun pengantin perempuan, hukumnya adalah tidak sah. Ayah mewalikan anak, ayah dalam keadaan ihram, tidak sah pernikahan tersebut. Nabi SAW bersabda, la yunkihul muhrim wa la yankihu, dan janganlah orang yang berada dalam keadaan itu dia menikahkan orang, dan janganlah dia sendiri bernikah. Dan kalau dibuat juga hukumnya tidak sah. Sebab itu bila kita belajar dalam bab rukun nikah, antara syarat sah kepada pengantin dan syarat sah kepada wali adalah tidak berada dalam keadaan ihram, tidak berada dalam keadaan ihram. Dan yang terakhir yang diharamkan ke atas orang yang berada dalam keadaan ihram, bahkan orang yang tak berada dalam keadaan ihram pun tak boleh, iaitu memotong pokok wa qat'u nabatil harami ratban wa qal'an, iaitu mencabut pokok segar di tanah haram. Pokok ni ada dua, rumput ni ada dua, ada rumput kering, ada rumput segar. Rumput hidup lagi lah, segar tu maksudnya dia hidup lagi. Maka yang haram itu adalah mencabut rumput segar, rumput hijau, rumput hidup. Kalau rumput tu dah kering, kita cabut, maka hukumnya adalah tidak haram. Jadi yang haram itu adalah cabut. Kalau dia potong ranting dia, maka tidak haram. Dan yang dikatakan haram itu kecuali daun izkhir. Sayyidina Abbas minta daripada Rasulullah supaya dikecualikan daun izkhir yang orang Arab gunakan untuk urusan mereka. Maka Nabi kata, illal izkhira, kecuali daun izkhir, maka ia dikecualikan. Kalau ambil daun boleh, kalau ambil ranting boleh. Yang tak boleh apabila kita cabut, kita cabut pokok tersebut dalam keadaan sedar, dalam keadaan kita cabut pokok tersebut, maka hukumnya adalah haram dan tidak dibenarkan. Kalau kita cabut dalam keadaan tidak perasan, maka hukumnya tidak haram, namun tetap perlu seseorang itu untuk membayar denda yang telah ditetapkan. Kalau pokok tu besar, maka seekor lembu. Kalau pokok tu kecil, seekor kambing. Anda tengok pokok besar ke pokok kecil? Kalau kecil lagi kambing tapi umur kecil, begitulah dia umpamakan macam masalah bunuh binatang yang kita baru bicarakan tadi.
Maka dengan bait syair yang terakhir ini, maka sempurnalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bab haji daripada kitab Sofatul Zubat. InsyaAllah pada pengajian yang mendatang kita akan mula membicarakan berkaitan dengan